弟兄姐妹，早上好！我们今天感谢主的恩典，这一次给我们机会能够敬拜神。我们感谢主，因为无论在疫情的情况，但是我们相信主耶稣基督与我们同在。我请会众我们起立。Saudara-saudara, kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan meskipun di dalam masa COVID-19 ini, tapi kita masih diberi kesempatan untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Saya undang jemaat, mari kita bangkit berdiri. 我们要开始我们今天早上的崇拜，奉圣父、圣子、圣灵名开始。阿们。各位弟兄姐妹们平安，大家早安！大家来提醒，跟左右的人提醒一下，我们一起来，要来到神的面前，同心合意，一起来敬拜赞美我们的神，好不好？来，我们现在预备我们的心，我们现在开始一起来唱一首给耶稣最爱的歌，哈利路亚。Ku menyembah-Mu Tuhan. Sembah-Mu ya Yesus Tuhan. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Karunia-Mu Bapa, kekuatanku, haleluya, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus kami Tuhan, Yesusku. Yakin Kau hadir di sini, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
在这里，我深知你能力从不曾改变，我相信主你与我同行，得胜盼望必成就在这里，我相信。哈利路亚！大家一起来请坐。我们一起来阅读这个经文哈。预备起！我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞玛利亚所生，在本都地拉多下受难，被钉于十字架。受死埋葬，降在云间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪被赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。继续的来站立起来，我们来敬拜我们的神，哈利路亚！接下来拍手。睁开眼睛，感觉好熟悉，在你面前一切都不会在意。只想和你一起，哦，我真欢喜来赞美你。高举双手，高举双手，欢迎你降临，欢迎你降临，何等喜乐你的同在，最甜蜜，哈利路亚！主我爱你，全心全力，却在这想和你一起。来赞美你，一起来真欢喜，我真欢喜，来赞美你的话语，使我坚定刚强乐意，献上我的全心全意，一起来欢喜，我真欢喜，来赞美你，我心相信，一起来带领我主耶稣，唯有你满足我的心。在你面前一切都不会在意，当他忧虑烦恼伤心，现在只想和你一起，哦，我真欢喜来赞美你。高举双手来，高举双手，欢迎你降临，欢迎你降临，阿们。何等喜乐你的同在，最甜蜜，主爱你，阿们，全心全力，现在只想和你一起，哦，我真欢喜来赞美你，我真欢喜来赞美你的话语，使我坚定刚强乐意。欢喜赞美你。
你的话语，使我坚定甘心乐意，献上我的全心，我的全心全意，我真欢喜，来赞美你，我心相信，你奇妙的灵，我主耶稣，唯有你满足我的心，我主耶稣，主耶稣，唯有你满足我的心，我主耶稣，我主耶稣，唯有你满足我的心。哈利路亚，哈利路亚，唯有耶稣能满足我们的心。哈利路亚！我们来，现在预备我们的心情，来准备聆听神的话语。大家请坐。做的一切，主，你是我的一切，洗净我的罪，洗净我的罪，赐我新生命。主，你是我的一切，我愿全心跟随你，一生来敬拜你啊，永不离开你。主爱有多高，慈爱高过诸天，怜悯有多深。
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 主内，亲爱的弟兄姐妹，早安，平安。 Mari kita siapkan hati kita untuk boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. 我们来预备我们的心，我们来一起思想主的话语。 Kita berdoa terlebih dahulu. 我们先祷告。 Bapa, kami bersyukur berterima kasih kepadamu. 主啊，我们感谢你， Engkau sudah memberkati, menolong kami. 你已经赐福我们，帮助我们， Engkau sudah memberkati keluarga kami. 也赐福我们的家庭。 Dan kami juga bersyukur memberkati bangsa kami boleh merayakan ulang tahunnya di waktu yang lalu. 我们也感恩我们的国家能够庆祝我们的独立。 Sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu, berkati kedua hamba-Mu yang menjadi saluran berkat pagi hari ini. 接下来我们将读你的经文，思想你的话语，请赐福你两位仆人。 Demi Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. 奉主基督圣名求祷告， Amin. 阿门。 Saya mengajak kita sekalian, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita membaca firman Tuhan. Saya akan baca dari Amsal pasal yang kedua, ayat 1 dan 6. Itu akan saya baca dalam bahasa Indonesia. Lalu nanti di nats yang lain, Yakobus 3 ayat 13 sampai 18 dibaca di dalam bahasa Mandarin. Jadi kita akan baca ataupun saya bacakan dalam bahasa Indonesia, demikian firman Tuhan. Amsal 2 ayat 1 sampai 6. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapatkan pengenalan akan Allah, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. 接下来我们来看雅各书第3章13到18节。你们中间谁有智慧、有见识的，他就当在智慧的温柔上显出他的善行来。你们心里若怀着苦毒的嫉妒和纷争，就不可自夸，也不可说谎话抵挡真道。这样的知识不是从上头来的，乃是属地的，属情欲的，属魔鬼的。在何处的有嫉妒纷争，就在何处有扰乱和各样的坏事。唯独从上头来的智慧，先是清洁，后是和平，温良柔顺，满有怜悯，多结善果，没有偏见，没有假冒，并且使人和平的，是用和平所栽种的义果。 Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu mengejar hikmat. 今天早上我们思想的主题是寻求智慧。 Apa itu hikmat Bapak Ibu Saudara? 请问智慧是什么？ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hikmat itu diartikan bijaksana ataupun kearifan. 在印尼文的大词典，这个智慧意思就是有明智、有顺从的心。 Di dalam Wikipedia itu diterjemahkan ataupun diartikan hikmat itu sebagai sebuah pengertian yang mendalam. 在 Wikipedia 那边被翻译成一个非常深刻的理解。 Pengertian kepada seseorang, pengertian mengenai barang, pengertian mengenai kejadian, situasi dari yang ia perhatikan. 从他所观察的人物、事情、一些东西的有多了解。 Kata hikmat itu di dalam bahasa Ibraninya 智慧在希伯来文 yaitu hikmah, 就是 hakmah， yang berarti sangat berhati-hati, 意思就是非常的谨慎， bertindak bijak, 行为上有智慧， dan menjadi seorang yang ahli. 变成一个榜样者。 Sedangkan di dalam bahasa Yunaninya 在希腊文 atau yang sering dipakai di dalam Perjanjian Baru 时常在新约使用的， memakai kata sophia, 用一个 Sophia， yang berarti memiliki ketajaman untuk membedakan, 意思是有敏锐的知识来分别， untuk mempertimbangkan,
来去思考， dan berhati waspada. 然后有非常谨慎的行动。 Jadi kalau kita boleh simpulkan, hikmat itu adalah ketinggian ataupun kedalaman seseorang mencapai level batiniah. 做个结论，意思就是他灵性里面有多了解， Dan bijaksana itu adalah ketinggian ataupun kedalaman seseorang mencapai level berpikirnya. 有多深关于他的思维。 Maka John Packer itu atau J.L. Packer itu menggambarkan seorang yang berhikmat itu seperti seorang yang mengendarai mobil. J.L. Peter 描述一个有智慧的人，就像一个开车的人。 Ya, kita yang bisa mengendarai mobil, menjalankan mobil, 我们能够驾车的人， tahu bagaimana harus menjalankannya, bukan? 我们都知道怎么样去开这个车子， Tahu bagaimana harus mengerem, 知道什么时候要刹车， tahu bagaimana harus kopling dan juga menginjak gas. 知道怎么样去踩这个排气管，然后怎么样去踩油门。 Orang yang berhikmat itu kalau misalkan di depan itu ada orang yang menyeberang, 一个有智慧的人，当前面有要过马路的人， sudah barang tentu yang diinjak adalah rem, 当然所踩的是刹车， bukan gas, bukan? 不是踩油门。 Nah, itulah gambaran seorang yang berhikmat. 这种描述是一个有智慧的人， Dia tahu dan bisa melihat situasi dan kondisi itu dengan keseimbangan dan keserasian. 他知道也和平的看见他周围上的情况。 Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. 主内，亲爱的弟兄姐妹， Sedangkan Chili Davis, dia seorang pelatih bisbol dari Amerika Serikat berkata, 吉利大卫他是一个棒球的教练，他这样说： bertambah umur itu sudah seharusnya. 年数增加是当然的， Namun menjadi seorang yang dewasa itu menjadi sebuah pilihan. 但是变成一个成熟的人是一种选择。 Kedewasaan seorang yang berhikmat itu bisa dilihat 一个有智慧、成熟的人能够看得见， saat dia berpikir, 当他看到他的思维， saat dia mengambil sikap, 当他看态度， dan saat dia berperilaku. 当他的行为， Dan itu yang menunjukkan bahwa seseorang itu memiliki hikmat. 我们看得见是不是他有智慧的人。 Tetapi yang menjadi ironis hari ini mungkin Bapak Ibu Saudara, 但是现在所可悲的， ada orang yang sudah banyak umurnya, 有的人年龄很大了， namun belum bertumbuh di dalam kedewasaan. 但是他的成熟的层次还没有成长。 Dan bahkan Chili Davis itu mengatakan, 甚至希利大卫说， seorang yang bertumbuh menjadi dewasa itu 一个人成长成熟了， akan terlihat ketika menghadapi sebuah permasalahan ataupun persoalan di dalam hidupnya. 能够看得出来，当他在生命当中里面遇到了一些难题， Hidup yang susah itu loh yang kemudian menjadikan dia berpikir 有困难的生活让他去思想， dan bertumbuh dalam sikap dan juga perilakunya. 也能够在他的态度里面也能够成长。 Apakah dia menjadi seorang yang bertumbuh dewasa 是否他成长变成成熟的， atau hanya bertambah umur saja? 或者只有年龄增加？ Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam situasi pandemik yang seperti ini, 在现在这个疫情时段， kita bertumbuh 我们成 dewasa, bertambah umur, 我们 ataupun 成长 bertumbuh dewasa. 年数成长，还是我们成熟也成长？ Dewasa di dalam berpikir, So- dewasa dalam bersikap, dewasa dalam berperilaku. 思维上成长，然后不能叫我们行为上也有成长。 Nah, inilah yang harus kita tunjukkan dan membuktikan diri kita ini memiliki hikmat. 这个是我们身为有智慧的人需要去见证的。 Lalu apa kata firman Tuhan mengenai hikmat? 那主的话语关于这个智慧说什么？ Di dalam Mazmur, firman Tuhan katakan bahwa hikmat itu lawannya adalah kebebalan ataupun kebodohan. 在诗篇那边说，智慧它的相反词就是愚蠢、愚拙。 Dan ciri-ciri orang yang bodoh ataupun bebal itu, 我们看到这个固执、愚拙的人， di dalam Mazmur 14 ayat 1, di sana dikatakan bahwa ia menolak adanya Tuhan. 他是拒绝有的是神。 Dan di dalam Amsal di sana dikatakan Amsal 12 ayat 15 bahwa dia itu melihat dirinya itu adalah Tuhan. 对，箴言那边说，他看成自己身为是上帝。 Artinya apa? Bahwa diri ia sendiri ialah yang berkuasa.
意思是他是神，他是掌权者， menolak intervensi yang lebih tinggi daripada dia, yaitu Tuhan sendiri. 拒绝了比他更上的，那就是主。 Bahkan Amsal 14 ayat 9 dikatakan bahwa orang yang bodoh, orang yang bebal ini mencemooh dan meremehkan dosa. 箴言14章，他去侮辱这个罪恶， menyepelekan dosa 小看罪恶， dan berkompromi dengan dosa. 还有在那边谈一些的罪恶。 Orang yang bodoh ataupun orang yang bebal ini tidak mau menerima didikan dan hikmat. 固执愚蠢的人，他不愿意接受智慧的教训， Bahkan tidak mau teguran, tidak mau menerima teguran dari orang lain. 甚至一些从别人来的劝勉都不要 Saudaraku 听。 yang dikasihi oleh Tuhan. 主内亲爱的弟兄姐妹， Di dalam Amsal, 在箴言， hikmat itu menyatakan sebuah skill ataupun keahlian dari hidup kita. 智慧是在我们生命里面一种技术。 Amsal 1 ayat 1 sampai 7. 箴言第1章第1到第7节， Di dalam ayat yang kedua di sana dikatakan 我们看第2节， bahwa hikmat itu menjadikan pandai dalam kehidupan, 让我们在生命里面有知识、聪明， yaitu pandai untuk melakukan kebenaran, 去行真理， pandai untuk berbuat keadilan, 去行公义， dan pandai untuk menjalankan kejujuran. 去行诚实。 Ini adalah hikmat yang menjadikan diri kita pandai. 这个智慧让我们有聪明， Artinya pandai di dalam hal ini adalah pandai yang diperkenan oleh Tuhan. 这么聪明呢，是讨主喜悦的一种聪明。 Bahkan hikmat itu memberikan kecerdasan kepada orang-orang muda maupun orang yang bijak. 聪明是给那些少年人跟有智慧、有灵命的人是一种知识。 Orang-orang muda itu menggambarkan orang-orang yang belum berpengalaman. 少年人的意思就是没有经验， Orang bijak itu menggambarkan orang yang sudah berpengalaman. 有灵命的人表示比较有经验的。 Tetapi hikmat tetap memberikan kecerdasan kepada mereka. 智慧仍然给他们聪明， Itulah hikmat yang begitu luar biasa itu. 这个是那种了不起的 Memberikan 知识， keahlian dalam hidup kita. 在我们生命里面给我们一种技 Memberikan 术， kecerdasan di dalam diri kita. 在我们自己里面给我们一种聪明。 Dan di dalam Amsal, Bapak Ibu Saudara, hikmat itu menggambarkan akan keberadaan Kristus. 而是在箴言那边，知识就讲到主的存在。 Di dalam Amsal yang ke-8, 箴言第8章 di dalam ayat yang ke-22, di sana dikatakan 第22节， bahwa Tuhan itu sudah mengeluarkan dan melahirkan aku sebagai permulaan pekerjaannya. 在耶和华造化的起头， Itu menggambarkan Kristus yang dilahirkan ataupun datang ke dalam dunia 意思就是主基督降生到世界， untuk melaksanakan pekerjaan Allah, 是为了要去行上帝的圣工。 untuk melakukan pelayanan yang ditugaskan Allah kepadanya. 上帝差他来去做为他的侍奉。 Sedangkan di dalam ayat 30, 在第30节， hikmat ada beserta dengan Tuhan sebagai anak kesayangan. 是为他所喜爱。 Hikmat itu digambarkan seperti Kristus sebagai anak kesayangannya Tuhan. 知识就好像基督是为上帝的所喜爱。 Kalau kita mengingat saat Kristus itu ataupun Yesus itu dibaptis dan keluar dari air, 当耶稣被受洗，他从水上出来， ada suara yang berkata, 从天上有的声音。 Inilah anakku yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan. 这是我所喜爱的，愿让他发生他身上。 Saudara, hikmat itu mempersonifikasikan Kristus yang menyatakan bahwa Kristus itulah Kristus yang hidup. 这个基督是活着的基督。 Di dalam Amsal 8 ayat 35. 箴言8章35节， Dan kalau kita perhatikan di dalam perjanjian baru di dalam Yohanes, 我们如果在新约，我们可以看约翰福 di 音， sana dikatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. 我是道路生命的，如果没有通过我，没有人能够到上帝那里去。 Hikmat itu menggambarkan akan Kristus. 知识、智慧关于基督， Dan di dalam Amsal, hikmat itu juga menggambarkan akan Allah itu sendiri. 箴言那边也描述那个智慧，也就是上帝。 Allah itu dipersonifikasikan dengan perempuan yang berhikmat.
上帝被描述变成一个有智慧的女人， Sedangkan ilah itu dipersonifikasikan dengan perempuan yang bebal ataupun bodoh. 偶像呢变成一个固执的女人。 Di dalam Amsal yang ke-9 kalau kita baca keseluruhan kisah ini. 在箴言第9章，如果整章我们去看， Baik perempuan yang berhikmat dan perempuan yang bebal ini. 就算有智慧的女人，这个就固执的， Sama-sama mendirikan rumah di kota. 到在城市里面盖房子， Dan setelah selesai rumahnya itu, maka mereka ataupun orang ini, perempuan ini, hikmat maupun yang bebal ini, 盖完以后，这个女人有智慧的跟这个固执的， mengundang banyak orang itu datang, mengundang orang itu untuk bersekutu. 邀请很多人来到他们家来做团契。 Dan tentunya ada yang datang kepada perempuan yang berhikmat, dan ada datang yang perempuan yang bebal. 有的来到有智慧的女人的家，有的去一个愚蠢的女人家。 Namun yang menjadi perbedaannya saat datang kepada perempuan yang bebal, 不同的是，当有人去那个愚拙 di 的人， Amsal 9 ayat 18 ayat yang terakhir di sana dikatakan ia mendapatkan maut ataupun kematian. 在第18节那边，他得到了死亡。 Tetapi yang datang kepada perempuan yang berhikmat, 但是来到有智慧的女人 di 家， dalam ayat yang ke-6 di sana dikatakan mendapatkan hidup. 在第6节那边说得到了生命。 Inilah ketika kita datang kepada perempuan yang berhikmat yang menggambarkan Tuhan, 当我们来到描述上帝的女人， maka kita mendapatkan hidup. 我们得到了的是生命。 Saudara, pada pagi hari ini 今天早上， kita merenungkan sebuah tema mengejar hikmat. 思想的主题是寻求智慧。 Apa maknanya bagi kehidupan kita? 对我们的生命有什么意义？ Yang pertama, 第一点， mencari Tuhan, menemukan hikmat. 寻求主，寻求智慧。 Amsal 2 ayat 6 dikatakan, 箴言2章6节， karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. 因为耶和华赐人智慧和知识和聪明都由他口而出。 Artinya Tuhan itu pemberi hikmat. 主是赐智慧的人。 Maka saat kita mencarinya, 当我们去寻找， kita menemukannya. 我们寻找到， Dan seperti juga yang dikatakan dalam Yakobus 1 ayat yang ke-5. 在雅各书1章第5节， Saat kita kekurangan hikmat dan meminta kepada Tuhan, 当我们缺少了智慧，但是我们跟主要 meminta 求， kepada Allah, 对上帝要求， kita akan diberikan hikmat itu. 主必赐给我们， Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. 非常了不起。 Saat kita menerima hikmatnya Tuhan, 当我们得到了从主来的智慧 dan，itu menjadi pilihan kita yang terbaik, 是变成我们的选择， maka itu akan memiliki dampak yang luar biasa dalam hidup kita. 会带来生命里面非常大的影响。 Kita bisa perhatikan apa yang dialami dan dilakukan oleh Salomo. 我们看在所罗门身上发生什么。 Salomo adalah seorang yang terkenal berhikmat. 所罗门，我们知道他非常有智慧。 Nah, saat dia mempersembahkan korban kepada Tuhan di Gibeon, 当他来去献祭的时候， maka Tuhan datang kepada Salomo di dalam mimpi. 主来到所罗门身上，透过他的梦， Dan Tuhan itu berfirman, 然后主对他说 mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. 你要求我要赐你什么？ Saudara, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. 你寻求我，你要求我要赐你什么？ Sebuah pertanyaan yang tentunya yang Tuhan berikan kepada kita dan pasti Tuhan berikan jaminan ya. 主保障答案肯定是给的。 Jadi kalau seandainya itu ditanyakan kepada kita hari ini Bapak Ibu Saudara, 如果这个问题是现在发给我们， minta apa saja yang kamu kehendaki kepadaku. 你要什么都跟我说。 Kira-kira kita mau minta apa Bapak Ibu Saudara? 大概我们要求是什么？ Di saat pandemik yang seperti ini mungkin kita akan berpikir, ayo kita minta keselamatan. 在疫情里面，我们可能要求他能够得到一个拯救、 Minta kesehatan. 健康， Kita minta selesai pandemik ini, COVID ini. 要求这个新冠这个病毒赶快结束， Supaya kita bisa jalan-jalan. 让我们能够去度假， Supaya kita bisa pergi ke mall. 让我们能够去百货。
Yang lebih rohani bilang supaya kita bisa beribadah di gereja. 让我们能够到教会做敬拜。 Mungkin permintaan kita akan seperti itu. 大概我们的要求会差不多这样。 Dan kondisi itu mungkin yang Salomo juga pikirkan dan gumulkan saat Tuhan memberikan sebuah sebuah permintaan dan dia siap untuk menjawabnya. 也许所罗门大概想的也是这样，当主问他要求什么。 Tetapi apa yang kemudian menjadi jawab Salomo di dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara? 但是所罗门所回答的是怎么样？ 1 Raja-Raja 3 ayat 9 di sana memberitahu kepada kita. 列王纪上第3章9节， Salomo berkata, berikan kepada hambamu hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat. 所以求你赐我智慧，可以判断你的民， Untuk membedakan yang baik dan jahat. 能辨别是非。 Ternyata Salomo tidak meminta umur panjang, tidak meminta kekayaan, tidak meminta kesehatan, bahkan dijauhkan dari musuh. 所罗门并没有要财富、长命，不然就跟他的敌人一些有得到少麻烦。 Tetapi dia minta hikmat yang daripada Tuhan. 但是他要求从主来的智 Ayat 慧。 12 Tuhan katakan, Tuhan memberikan hati yang penuh hikmat dan pengertian itu kepada Salomo. 在第12节就允许你的要求，赐你聪明智慧。 Maka kalau kita perhatikan Salomo menjadi seorang yang penuh dengan hikmat, melakukan semua pekerjaannya dengan luar biasa. 我们看所罗门变成一个非常有智慧的人，一切的事情都办得好， Dengan hikmat yang daripada Tuhan, 有主来的智慧， dia bisa memberikan keputusan-keputusan moral yang benar. 他能够做出一个判断，以道德里面是正确的。 Saat ada 2 orang wanita yang memperebutkan 1 orang anak, 当有2个女人抢着一个小孩， Salomo mengadilinya dengan tepat dan benar. 所罗门他去开庭是非常正确的判断， Dan menyatakan sebuah kebenaran di sana. 也在那边显出了一个真理。 Nah Bapak Ibu Saudara, tetapi harus kita waspadai. 那我们要谨慎的是什么？ Ternyata di dalam dunia ini ada 2 macam hikmat. 在世界上有2种的智 Di 慧， dalam Yakobus yang kita baca tadi, 在雅各书那边 ada hikmat yang datangnya dari atas, 是有从上头来的智慧， dan ada hikmat yang ada dari manusia, 也是从人类来的智慧， atau ada hikmatnya dunia. 或者是属于世界的智慧。 Dan dua-duanya itu membawa sebuah konsekuensi dan ciri-ciri yang berbeda. 2种的都是有特别性的是不同。 Yakobus pasal yang ketiga 15-16 di sana memberitahu kepada kita, 雅各书3章14到16节那边告诉我们， hikmat manusia ataupun dunia itu memiliki ciri meninggikan diri sendiri, 是从世界来的，是自傲、 merasa lebih hebat, 自以为是、 dan mementingkan diri sendiri. 为自己为中心， Sedangkan hikmat daripada Tuhan 而是从主来的智慧， itu murni, pendamai, peramah, penurut. 是纯洁的一个没有妒忌的，它是有温柔怜悯， Penuh belas kasihan, 蛮有慈爱， tidak memihak dan munafik. 没有偏见，没有作假。 Saudara, itu hikmat yang ada di dalam dunia yang menjadi pilihan yang harus kita pilih. 这个是在世上里面哪一种我们要选择的？ Ada hikmat dari Tuhan, 有的从主来的智慧， ada hikmat dari manusia. 有的人来的智慧。 Mana yang kita kejar? 我们在追求哪一个？ Mana yang kita cari dalam hidup kita? 在生命里面，我们在寻求哪一个？ Apa yang kita kejar dan apa yang kita cari itu 我们在寻求什么？找到什么？ akan mendapatkan hasil yang tentunya berbeda. 当然会找到不一样的结果。 Saat kita mencari hikmatnya Tuhan, 当我们找到上头的， kita meyakini kita akan menemukan Tuhan itu sendiri. 我们知道会亲自遭到主。 Dan saat kita mencari hikmatnya Tuhan, 当我们寻找主的智慧， hal yang kedua yang kita renungkan, 第二点要思想， kita akan membawa berkat yang melimpah. 我们会带着丰 Kita 丰 akan 盛盛， mendapatkan berkat yang melimpah dari Tuhan. 从上帝来到丰盛的恩典。 Amsal di dalam Amsal 3 ayat 13-18. 箴言3章13到18， Dinyatakan bahwa Tuhan itu sumber hikmat dan pohon kehidupan. 主是生命之树， Kepada kita yang memegangnya, yang memilikinya,
对于我们所拥有的， Di sana dikatakan seperti seorang yang bahagia, 就好像一个非常幸福的人， menjadi seorang yang berbahagia. 变成一个有福的， Jalannya itu penuh kebahagiaan. 他的道路有幸福， Segala jalannya itu sejahtera semata-mata. 一切的道路都顺利。 Yang kedua, menjadi seorang yang beruntung. 一个就是有力强的， Dan bahkan keberuntungan yang ia miliki itu lebih daripada perak dan melebihi juga emas. 也胜过了那些金子银子。 Dan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, seorang yang memiliki hikmatnya Tuhan itu 了不起的一个拥有主的智慧的人， menjadi seorang yang menikmati kehidupan. 能够享受生命的， Nah, ini menjadi sesuatu yang luar biasa, bukan? 这个一种了不起。 Kalau kita bisa hidup tapi tidak bisa menikmati kehidupan, 如果我们活着，但是没有办法去享受， itu menjadi hal yang celaka. 是一个这个糟糕了。 Tetapi firman Tuhan katakan ketika kita memiliki hikmatnya Tuhan, 但是圣经里面说，当我们拥有主的智慧， kita akan menikmati kehidupan. 我们能够享受生命。 Hidup panjang umur di tangan kanannya. 哦，长命百寿在他的右手， Dan tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 他的左手只是有富贵。 Di sana dikatakan dalam Amsal 3 ayat 2 dan 17. 在箴言3章第16节那边所写的， Bapak Ibu Saudaraku, bukan sampai di situ saja. 没有停留在那里。 Orang yang memiliki hikmatnya Tuhan itu 拥有主智慧的人， akan mendapatkan kasih dan penghargaan. 会有得到主的慈爱、主的欣赏。 Dan kasih dan penghargaan itu bukan kasih dan penghargaan yang sembarangan. 慈爱与欣赏不是随便， Sebab kasih dan penghargaan itu datangnya dari Tuhan dan dari manusia yang terhormat. 是从上帝来的，也是从人类来的， Bukankah itu luar biasa Bapak Ibu Saudara? 是很了不起。 Tapi ternyata tidak cukup sampai di situ saja. 不但如此， Di dalam ayat 23 dan 24 di sana dikatakan, 在第23、24节， seorang yang memiliki hikmatnya Tuhan itu 一个拥有主智慧的人， menjadi orang yang menikmati penyertaan Tuhan. 享受主的陪伴， Dan itulah yang Tuhan nyatakan kepada kita sekalian. 这是主要显明给我们每一个人。 Itulah berkat yang melimpah dari kita ketika kita memiliki hikmatnya Tuhan. 当我们拥有主智慧的一些恩典会充满我们， Saudara akan memilih hikmat mana di dalam hidup kita. 你们要选择哪一种智慧？ Ketika kita memilih berkatnya Tuhan itu, 当我们选择上帝的智慧， kita bukan yang pada akhirnya mencari berkat ataupun mengejar berkat. 到最后不是我们去寻找那些恩典， Tetapi kita dikejar oleh berkat itu. 乃是恩典随着我 Kita 们， diikuti oleh berkat itu. 是主的恩典依着随着我们， Carilah hikmatnya Tuhan. 寻求主的智慧， Temukan hikmatnya Tuhan itu. 寻找到属于主的智慧， Dan berkat itu melimpah dalam hidup kita. 丰盛的恩典会随着我们。 Yang ketiga yang kita renungkan Bapak Ibu Saudara, 有思想的是第三点， bahwa realitas hidup kita sebagai seorang yang memiliki hikmat 身为有智慧的人， itu sungguh menyatakan hikmat itu sebagai sebuah karunia yang harus direalitaskan dalam kehidupan sehari-hari. 要打出变成这个恩赐，在我们日常生活里面要活出 Maka 来。 hikmat itu akan memberikan kemampuan kepada setiap kita. 智慧给我们每一个人一些能力， Kemampuan untuk mengerjakan dalam pekerjaan seharian kita. 在日常生活事情一些能力， Kemampuan untuk menemukan sebuah solusi yang ada di dalam kehidupan sehari-hari kita. 生活日常找到解决办法的能力。 Kalau kita perhatikan, bukan hanya Salomo yang kemudian menjadi raja yang dikagumi dan dihormati. 不但所罗门被非常尊敬的王子， Daud salah satu juga menjadi raja, dia adalah ayah daripada Salomo. 另外还有大卫王。 Di dalam 2 Samuel 4 ayat 14 di sana dikatakan, 撒母耳后记那边说， ketika rakyat datang kepadanya, 当民众来去找他， Salomo menjadi raja yang dielu-elukan, menjadi raja yang dikagumi 所罗门变成一个非常可喜爱的国王。 karena perkataan-perkataan itu memberikan kelegaan.
因为他的言语给我们一些释放， Perkataan-perkataan itu membawa perubahan kepada diri seseorang. 他的言语让一个人有改变， Sehingga hikmat yang Tuhan berikan itu 让主所赐他的 bukan 智慧 hanya berguna bagi dirinya sendiri, 不但对自己有用， tetapi berguna juga bagi orang lain. 而是也对别人有用。 Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. 主内亲爱的弟兄姐妹， Beberapa waktu yang lalu saya melihat, saya dikirimi tayangan video gitu dari seseorang. 一阵子之前有一个人发给我一个短片， Dan rasanya saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara juga menerima kiriman video yang sama, yang seperti saya lihat. 我相信你们也可能收到同样的短片。 Video itu menceritakan ada seorang pengemis buta. 有一个瞎眼的乞丐， Dia duduk di tengah-tengah keramaian orang yang berlalu lalang. 他坐着在一个仿佛来回的人， Ia menempatkan sebuah kotak yang dia berharap ada orang yang memberikan uang di dalam kotak itu. 他的前面放着一个盒子，希望有人偷钱到里面。 Meskipun orang itu banyak berlalu lalang di tempat itu, 虽然很多人来来去去， tetapi sedikit sekali orang yang datang memberi. 很少人有把钱偷进去， Mungkin ada hanya 1-2 orang saja yang memberi. 可能只有1个2个人。 Kemudian ada seorang gadis yang mendekati, apa yang kemudian menjadi masalah Bapak ini kok tidak diberi banyak orang. 然后有的少女那边就看见为什么人没有投钱给这个乞丐， Maka menuliskan sebuah kata yang kemudian Bapak Ibu Saudara 他写了一句话， dipasangkan di sebelah Bapak itu. 然后在这个老夫的乞丐旁边那边站着， Tidak terlalu jelas kata itu apa Bapak Ibu Saudara. 不太清楚那个他写的字是什么。 Tetapi ketika saya melihatnya, 但是当我看到 kata itu menggambarkan bahwa apa yang dituliskan di sana 他那个女孩写的那句话， membuat orang itu tertarik dan kemudian membuat orang itu memberi uang kepada pengemis ini. 吸引了很多人的注意，然后让人都偷钱给这个乞丐。 Inilah sebuah hikmat yang Tuhan nyatakan kepada kita Bapak Ibu Saudara. 主显明了一种智慧， Mungkin kita tidak bisa membantu orang dengan uang. 可能我们没有办法用钱帮助别人， Tetapi dengan sebuah ide, dengan sebuah perkataan, pernyataan. 是用一个创意的可以帮别人， Itu membuat orang lain itu berubah dan dilegakan. 让人能够得到释放，能够有变化。 Dan hikmat yang serupa itu juga Tuhan berikan kepada kita. 同样的智慧，主也赐给我 Di 们。 dalam realitas berikutnya Bapak Ibu Saudara, 在生活的实际上， hikmat itu membawa pola pikir Allah menjadi pola pikir kita. 让主的逻辑变成我们的逻 Di 辑， dalam kehidupan keseharian kita, 在日常生活里面 seharusnya inilah yang kemudian kita miliki, kita lakukan. 是这样的，我们应该去行。 Hikmat itu seharusnya mengubahkan pola pikir kita menjadi pola pikirnya Tuhan yang kita miliki. 智慧要让我们的思维变成主的思维。 Apa yang Alkitab katakan tentang keselamatan buat kita? 关于我们对我们的救恩是怎么样说的？ Orang-orang Yunani itu tidak mempercayai akan apa yang dilakukan Kristus, apapun pengorbanan Kristus di atas kayu salib. 犹太人关于基督在十字架的牺牲，他们就不相信。 Orang-orang Yunani itu melihat pengorbanan Kristus itu sebuah kesia-siaan. 希腊人看见主的牺牲是一个忽然， Tetapi Alkitab katakan itu merupakan nikmat yang tertinggi dari Allah kepada manusia ciptaannya. 但是圣经里面说，那个牺牲是上帝的智慧，是最高层次的。 Nah, apa juga yang kita pikirkan ataupun orang pikirkan tentang anugerah dan iman kepada Kristus? 对于上帝的恩赐，我们与别人怎么去想？ Bukankah ketika kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan beriman kepadanya, 当我们信靠他，变成我们的救主， kita mendapatkan keselamatan dan anugerah yang daripadanya. 得到了从上头来的救恩恩赐。 Tetapi bagi sebagian orang hal itu tidak mungkin dan tidak mempercayainya. 对于一些人是不可能的事情，而不相信。 Tetapi haruslah pola
pikir Allah itu yang ada di dalam keseharian kita. 是要有上帝的思维在我们的生活， Pola-pola pikir yang kita pikirkan itu 不要让我们自己的思维 sudah seharusnya kita kesampingkan, kita ubah dengan pola pikirnya Allah. 只有放在一边，然后用上帝的思维。 Maka kalau kita lihat dan kita perhatikan dalam Roma 11 ayat 36, sana dikatakan. 看见罗马书第11章那边， Dan ini biarlah menjadi pola pikir kita. 是能够让变成我们的思维， Pola pikir Allah terus kemudian menjadi pola pikir kita. 是上帝的思维变成我们的思想。 Segala sesuatu adalah dari Dia dan bagi Dia. 一切是由他为他， Dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. 一切的荣耀都归于给他。 Maka carilah hikmat itu. 所以呢，要去寻求那个智慧， Hikmat itu adalah yang terpenting. 智慧是最重要， Hikmat itu yang berharga. 智慧最宝贵， Hikmat itu yang bernilai dari segala yang bernilai. 智慧是从一些有价值的更有价值， Dan hikmat yang daripada Tuhan itu 主来的智慧， yang menjadikan kita mengalami sebuah perubahan di dalam hidup kita. 能够让我们在生命里面有一些改变， Kejarlah hikmat itu. 去寻求那个智慧， Terimalah hikmat itu. 接受那个智慧， Dan nikmatilah hikmat itu. 要去享受这个智慧。 Dan di sanalah kita akan sungguh mendapatkan kelegaan dan berkat Tuhan yang melimpah. 这样我们都能够得到释放，得到主丰丰盛盛的恩典。 Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. 愿主都帮助我们。 Mari kita berdoa. 我们来祷告， Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. 主，我们感谢你， Ajarkan kami mengerti apa yang menjadi isi hatimu melalui kebenaran firman-Mu ini, Tuhan. 教导我们透过你的真理，你的心里的旨意， Biarlah kami mengejar yang terpenting dari segala yang terpenting. 让我们追求那些重要的更重要， Biarlah kami mengejar dari yang berharga dari segala yang berharga. 让我们去寻求那些更宝贵的有宝贵， Dan biarlah kami mengejar dari yang segala yang bernilai dari yang bernilai. 让我们追求有价值的更有价值， Yaitu kami menemukan dan mengejar hikmat-Mu. 那就是寻求到你的智慧， Karena kami yakin di dalam dan di sana, 因为我们相信在你里面， kepenuhan dan penyertaan-Mu itu tidak terbatas di dalam hidup kami. 生命里面你的充满，你的陪伴是无限。 Demi Kristus Tuhan kami ucapkan syukur dan berdoa. 奉主基督圣名求祷告， Amin. 阿门。 Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. 愿神赐福大家， Amin. 阿门。我们一起来阅读诗篇107。我要把甘心祭献给你，耶和华，我要称赞你的名，这名本为美好。我们一起来低头祷告。感谢主耶稣，我们现在要执行我们的奉献，主啊，主啊，请你洁净我们所献上的奉献，这些小小的金钱，主啊。求你在这个奉献上，主啊，能够真实的在扩张在你的国度里面，主耶稣，求你使用这个小小的金钱，谢谢耶稣，求你来祝福我们所献上的每一位同仁，谢谢耶稣，我们献上奉献，侍奉主耶稣基督的名得胜祷告，哈利路亚，阿们。
Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. 我们感谢主，他在我们生命里面的恩爱， Hari ini Tuhan masih terus memimpin kita untuk boleh beribadah. 他一直带领我们，让我们能够一起的敬拜。 Saudara, kita percaya semua ini karena kebaikan dan kasih karunia Tuhan. 我们相信一切是他的美善，他的恩爱。 Pada hari ini saya ingin bersama-sama menyapa saudara di atas mimbar ini, seluruh jemaat GKBJ Kelapa Gading, jemaat yang ada di Kerawang, Solo, ataupun saudara dimanapun berada yang bersama-sama beribadah kita pada hari ini. 今天早上，我从台上要向各位，不管你们在何处，在野峰新村、克拉旺、所罗的，在任何地方的问候你们。 Saya berdoa buat saudara-saudara sekalian, Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan kepada saudara. 就是为你们祷告，让主赐给你们力量，赐给你们健康， Di dalam menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan. 度过每一天要在他里面。 Terima kasih untuk perhatian saudara, dukungan saudara buat GKBJ Kelapa Gading. 感谢你们的关怀，你们的支持，对我们味道堂。 Tuhan sudah menyertai gereja kita 15 tahun. 主已经随着我们的教会已经15 Kita 年， percaya di depan Tuhan akan pimpin dan Tuhan sertai. 我们相信前头的路，他必定随着 Tuhan 我们。 memberkati saudara sekalian. 主也赐福你们。 Saudara, dalam kondisi seperti ini kita tetap beribadah, mohon kemurahan Tuhan di rumah kita masing-masing. 这种情况，我们在家里来做敬拜， Gereja tetap memberikan dukungan, support, pelayanan buat saudara-saudara. 教会不断的来服侍大家。 Itu sebabnya saudara-saudara membutuhkan pelayanan dari hamba-hamba Tuhan dari gereja, saudara bisa menghubungi kami. 所以，如果你们需要上帝的仆人的教会，可以联络我们教会的办公室。 Saudara, seperti yang saudara lihat di dalam info dari GKBJ, saudara, ada banyak pelayanan yang kita lakukan. 如果我们看到我们的教会的信息，我们很多去侍奉的一些节目， Tentu semua itu karena dukungan dan support dari Bapak Ibu saudara-saudara. 都是因为有从你们来的支 Saya 持。 juga ingin ingatkan bahwa sekolah minggu kita ada jam 9.30 setiap hari minggu. Jadi bisa info kepada cucu atau anak saudara-saudara sekalian. 也提醒主日学每一个星期天9点半，所以你们家里有小朋友的都有参与。 Demikian yang saya sampaikan. 我们消息就到此 Kita。mau akhiri ibadah kita. 我们要结束我们今天早上的崇拜请会中起立，我们要读教会的意向，令人归向基督，传承基督模样，成为教会和社会祝福。三一颂。普天之下万国万民，齐声赞你不知胜利，三位一体，同荣共存，万有之源，万福之本。弟兄姐妹，现在打开你们的心，领受上帝的祝福。愿我们主耶稣基督的恩惠，我们天上阿爸父之慈爱，圣灵的交通常与你们同在，从今时直到永永远远。阿门。会众请坐，我们祷散会，上帝祝福大家。